Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azirul Haziq bin Mat Yassin. Hari ini saya hendak berkongsikan dengan anda semua berkaitan kritikan novel Tuan Director karya Hamka yang saya pilih dengan teori persuratan baru. Siapa yang pernah baca novel ni? Angkat tangan sikit. Baiklah, lebih eloknya jikalau saya memulakan perkongsian ini dengan memperkenalkan penulis karyanya terlebih dahulu, iaitu Hamka. Apabila sebut sahaja gelaran Hamka, siapa sahaja yang tidak mengenali tentang tokoh sastrawan ini? Malah, tokoh ini juga terkenal di dua negara, iaitu Malaysia dan Indonesia. Namun, gelaran beliau sedikit berbeza di negara jiran kita, iaitu Indonesia, yang menggelarnya Buya Hamka. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di Sumatera Barat, Indonesia. Saya boleh simpulkan di sini bahawa beliau ataupun Hamka merupakan seorang sastrawan, tokoh ulama yang hebat dan pemimpin masyarakat. Dalam bidang sastra sendiri, karya-karya beliau seperti novel yang tidak asing lagi di mata pembaca, iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di Bawah Lindungan Kaabah, Merantau ke Delhi dan Tuan Director 1939 banyak mengetengahkan unsur budaya, agama, etika dan lain-lain secara tidak langsung menjentik pembaca untuk berfikir. Malah, dalam bidang agama Islam, Hamka merupakan seorang ulama besar dan ada menulis beberapa buah kitab agama seperti Tafsir Al-Azhar, Khatibul Ummah, Tarikh Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Seterusnya, saya menerangkan serba sedikit berkaitan dengan teori persuratan baru. Teori persuratan baru ini ditunjangi oleh Tuan Haji Muhammad Afendi Hassan. Teori ini terhasil bagi menolak teori kesusastraan gaya lama yang berkiblatkan barat. Persuratan baru menekankan konsep ilmu yang benar, yakni ilmu yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Unsur lara, iaitu melalaikan, dan realism yang melampau seperti kandungan teks yang bersifat tahyul atau kayangan, lucah dan menjauhkan manusia dari kebenaran dan pencipta ditolak sama sekali dengan pendirian gagasan ini. Hal ini menjadikan karya yang ada nasihat dakwah mengajak manusia kembali mengingati Tuhan sebagai satu karya yang menjadi cerminan budaya bangsa. Teori ini terdapat 4 prinsip, iaitu yang pertama, persuratan yang mendukung ilmu, pemikiran dan kebijaksanaan. Yang kedua, persuratan yang memakai gaya keintelektualan yang indah. Yang ketiga, persuratan yang mementingkan watak-watak baik yang mendukung ilmu dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, persuratan yang daya kreatif yang tinggi, intelek, beradab dan terkawal. Berdasarkan teori yang diterangkan secara ringkas oleh saya sebentar tadi, saya akan menganalisis sama ada novel Tuan Director karya Hamka mencakupi prinsip yang ditekankan dalam teori persuratan baru. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan sinopsis Tuan Director karya Hamka. Sekilas mendengar tajuk novel yang saya bacakan sebentar tadi, saya pasti ramai di kalangan penonton video terbayang dan terfikir, adakah novel ini berkisarkan Tuan Director yang ingin menerbitkan filem atau drama? Tetapi tidak. Sebenarnya, novel ini berkisarkan dua orang lelaki yang bernama Pak Yasin dan Jazuli yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeza serta takdir telah menemukan mereka untuk saling ingat pada penciptanya. Antara prinsip teori yang dikesan dalam karya ini adalah prinsip pertama, iaitu persuratan yang mendukung ilmu pemikiran dan kebijaksanaan. Hal ini kerana Hamka telah mengetengahkan ilmu yang berkaitan dengan perniagaan dan dagangan serta pemikiran yang matang juga relevan dalam watak Jazuli. Tajuk utama iaitu Tuan Director merujuk kepada seorang lelaki yang bernama Jazuli yang merupakan pemuda Banjar yang mencuba nasib berniaga di Surabaya, Indonesia. Pemikiran Jazuli yang matang telah membawa dirinya untuk berhijrah dan mengubah nasib dirinya. Pada mulanya, Jazuli hanya berdagang intan dan emas secara kecil-kecilan. Namun setelah lama-kelamaan, dia berjaya membina kedai emas yang besar dan dikenali sebagai hartawan yang terkenal bukan sahaja di dalam negara, malah juga luar negara. Ilmu perniagaan yang dimiliki oleh Jazuli membolehkan dirinya bertambah maju daripada sebelumnya.
Seterusnya, prinsip teori kedua adalah persuratan yang memakai gaya keintelektualan yang indah dalam karya ini kerana terdapat beberapa perubahan yang ketara dalam watak Jazuli. Hal ini membolehkan para pembaca secara perlahan mendapat maksud tersirat dan tersurat yang baik maupun buruk menerusi watak Jazuli. Sebelum perniagaannya maju, Jazuli seorang yang sederhana dan baik hati. Namun, selepas dia kaya, dengan perlahan kekayaan telah membutakan mata Jazuli dan menjadikan dirinya takbur, dahagakan pujian dan mengejar kekayaan. Penggunaan gaya bahasa yang indah oleh Hamka dalam karyanya membolehkan para pembaca dapat menerima nasihat yang tersirat sebagai pedoman hidup mereka. Selain itu, antara prinsip teori lain yang dapat dikesan dalam karya ini adalah persuratan yang mementingkan watak-watak baik yang mendukung ilmu dan kebijaksanaan. Penggunaan watak-watak baik yang mendukung ilmu dan kebijaksanaan amat penting dalam karya kerana Hamka bukan sahaja menyelitkan unsur hiburan, keseronokan, malah juga menyelitkan nilai murni dan unsur pengajaran secara tidak langsung dapat dicontohi oleh pembaca. Hal ini dapat dilihat menerusi watak kedua dalam novel ini adalah seorang lelaki yang sudah berusia iaitu Pak Yasin. Dia seorang yang pemurah dan peramah dengan sesiapa sahaja walaupun baru dikenali. Pak Yasin mempunyai sebidang tanah yang dibangunkan untuk dijadikan lot rumah sewa kepada orang-orang yang taraf hidupnya sederhana dengan harga sewaan yang sesuai. Pak Yasin juga sangat disenangi oleh orang di sekelilingnya dan dia juga menyewakan lot tanah kepada petani untuk menanam tanaman. Terdapat lot yang didirikan surau oleh Pak Yasin untuk penduduk setempat beribadah. Bagi Pak Yasin, kebahagiaan bukanlah terletak pada harta dan kekayaan yang dimilikinya. Malah, manfaat yang dapat diberikan kepada penduduk adalah kebahagiaan sebenar untuk dirinya. Pada suatu ketika, Pak Yasin dan Jazuli telah ditangkap oleh polis dan dipenjarakan. Sewaktu di dalam penjara, Pak Yasin telah berdakwah kepada tawanan lokap termasuklah Jazuli tentang apakah tujuan sebenar sebagai seorang manusia atau hamba di dunia yang sementara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip teori seterusnya yang terdapat dalam karya ini adalah persuratan yang daya kreatif tinggi, intelek beradab dan terkawal. Daya kreatif intelek beradab dan terkawal Hamka dalam karya ini dapat dikesan menerusi watak yang ketiga iaitu Fauzi. Fauzi merupakan bekas pekerja Jazuli. Dia dibuang kerja tanpa sebab oleh majikannya. Watak Fauzi telah dipertemukan dengan Pak Yasin secara tidak langsung mencerminkan daya kreatif dan intelek penulis karya iaitu Hamka. Malah, perwatakan Fauzi yang dahulunya hanya memikirkan soal pekerjaan semata-mata, namun selepas berjumpa dengan Pak Yasin, Fauzi telah mempelajari tentang erti kehidupan. Hamka secara tidak langsung telah menjentik perasaan dan pemikiran pembaca yang mungkin terdiri daripada orang yang bekerja supaya lebih mementingkan ikatan silaturahim antara keluarga dan amalan yang akan dibawa pada hari akhirat kelak. Tindakan Hamka yang menegur secara beradab dan terkawal dalam karya Tuan Director menerusi watak Fauzi membolehkan karyanya menjadi satu wadah pembentukan akhlak manusia. Sekian sahaja kritikan saya berkaitan dengan novel Tuan Director karya Hamka. Terima kasih.